Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, Perikatan Nasional betul-betul kantoi tak boleh mampu jawab lagi. Ini apabila bakal berlaku pilihan raya air kuning tak lama lagi. Yang mengejutkan ialah apabila Perikatan Nasional dicabar, namakan calon Perdana Menteri dan Menteri Besar Perak. Kemarin kita agak ketawa dan lucu juga sebab ada banyak troll di media sosial berkait dengan Dr. Shem, Menteri Besar Terengganu, sehingga tular kembali satu gambar banner yang dinaikkan menuntut Menteri Besar Terengganu letak jawatan. Apabila banner itu keluar, ramai yang cuba troll Menteri Besar Terengganu itu sebagai Perdana Menteri yang bakal gagal kalau dinamakan Perdana Menteri. Jadi, harapan untuk melihat calon Perdana Menteri Perikatan Nasional daripada PAS, iaitu Menteri Besar Terengganu Dr. Shem, kini punah habis. Apabila Terengganu dapat bantuan duit raya daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan bukan daripada kerajaan negeri. Yang ramai kata, kenapa pula Terengganu saja yang dapat bantuan daripada kerajaan persekutuan? Ramailah yang menuntut, kami negeri pun mau juga, kata mereka. Negeri-negeri yang lain pun mau juga, bukan Terengganu saja, kata mereka. Jadi, siapakah calon Perikatan Nasional untuk Perdana Menteri? Itulah satu cabaran yang mungkin sukar dijawab oleh Perikatan Nasional. Banyaklah calon-calon yang boleh mereka sebut. Contohnya, Hamzah Zainuddin, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan yang paling ditunggu-tunggu sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional masa depan ialah siapa lagi kalau bukan Wan Faisal. Wan Faisal. Ada yang menamakan Wan Faisal sebagai Perdana Menteri masa depan untuk Perikatan Nasional. Tapi lebih ramai orang yang tak setuju. Kata mereka kalau Wan Faisal jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional, bertimbunlah duit nanti, kata mereka, apabila mereka cuba troll cadangan Wan Faisal dulu mencetak duit. Nah, jadi apabila itu tular, ramailah yang ketawa habislah kan. Blok pembangkang di Peringkat Persekutuan Perikatan Nasional telah dicabar menamakan calon Perdana Menteri dan Menteri Besar Perak. Cabaran itu disuarakan oleh Ketua Angkatan Muda Harapan, Wu Kah Leong. Hari ini, AMH mencabar Perikatan Nasional untuk menjelaskan siapakah calon Perdana Menteri dan Menteri Besar Perak mereka sekiranya mereka berhasrat untuk mengambil alih Kerajaan Persekutuan dan Negeri, kata Wu dalam satu kenyataan. Tidak seperti Perikatan Nasional yang masih kabur dalam soal kepimpinan, Kerajaan Perpaduan Negeri Perak telah menampilkan barisan kepimpinan yang jelas dan bertanggung jawab di bawah Datuk Seri Saarani Muhammad yang telah memimpin kerajaan negeri tanpa sebarang skandal rasuah. Beliau juga telah membuktikan komitmen terhadap anak muda dengan melantik pemimpin muda ke dalam pentadbiran, termasuk saya sendiri sebagai exco termuda dalam sejarah negeri ini, katanya. Ini menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan bukan sahaja stabil, tetapi juga memberi peluang kepada generasi muda untuk berperanan dalam pembangunan negeri. Kenyataan itu dibuat ekoran dakwaan. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa PN bersedia mengambil alih kerajaan. Wu turut menyatakan pendirian rasmi AMH di dalam PRK Air Kuning untuk menyokong calon BN. Selain itu, beberapa langkah strategik telah pun diambil. Sebagai langkah strategik dalam memastikan kemenangan, AMH telah melantik saudara Khairul Najib, Ketua Pemuda Amanah Perak, sebagai pengarah pilihan raya AMH bagi PRK Air Kuning, katanya. Beliau akan dibantu oleh Ketua Pemuda PKR Perak, Saudara Zaim, serta Ketua DAPSY Perak, Saudara Wong Kar Kiat.
Sebuah jawatan kuasa khas akan ditubuhkan lagi bagi menggerakkan kempen secara menyeluruh di lapangan dan di media sosial, memastikan setiap lapisan masyarakat mendapat maklumat yang jelas mengenai calon perpaduan dan hala tuju kerajaan perpaduan. Turut menegaskan bahawa AMH menolak amalan politik fitnah yang dibawa oleh PN. PRK Air Kuning akan berlangsung pada 26 April 2025 ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan mahkamah yang paling mengecewakan Najib. Permohonan Najib untuk bantahan awal terhadap permohonan AG berkait dengan tahanan rumah ditolak. Wow, ini berita yang paling menggemparkan kita. Mahkamah Persekutuan berkata keputusan Mahkamah Rayuan membenarkan bukti baharu boleh dirayu kerana ia akhirnya akan melupuskan hak pihak-pihak. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak bantahan awal dibangkitkan pasukan pembelaan Najib bagi bahawa rayuan pihak pendakwaan berhubung tahanan rumah bekas Perdana Menteri itu adalah tidak cekap. Dalam usul yang difailkan minggu lepas, Najib berkata, perkara rayuan itu bersifat interlokutori kerana ia bukanlah akan melupuskan hak peguam negara sebagai pihak yang terkilan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Bagi mereka yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini supaya Anda dapat produk yang murah, berkesan, dan sekarang ini ramai orang yang memberikan testimoni yang baik. Harganya murah kerana sempena raya ini ada promosi. Sediakan payung sebelum hujan, jangan pula sampai nanti raya Anda pula tiada persediaan langsung untuk penyakit-penyakit masalah seperti itu. Jadi tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya tak jual, saya hanya kongsikan kepada Anda. Baiklah saudara-saudara sekalian, dalam usul yang difailkan minggu lepas itu, Najib berkata, perkara rayuan itu bersifat interlokutori kerana ia bukanlah akan melupuskan hak peguam negara sebagai pihak yang terkilan. Namun demikian, Mahkamah Persekutuan bantahan awal Najib terhadap permohonan AG berkait tahanan rumah ditolak. Oleh itu, pihak pembelaan berhujah bahawa keputusan Mahkamah Rayuan tidak boleh dirayu. Bagaimanapun, panel 3 hakim Mahkamah Tertinggi dipengerusikan Hakim Besar Malaya Hasna Hasim tidak bersetuju sambil berkata keputusan Mahkamah Rayuan membenarkan Najib mengemukakan bukti baharu dalam rayuannya akhirnya telah melupuskan hak pihak-pihak. Oleh itu katanya, ia adalah keputusan muktamad mengikut maksud Seksyen 3 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Oleh itu, bantahan awal ditolak dan kita akan terus mendengar permohonan kebenaran, kata Hasna yang bersidang bersama Hakim Zabaria Yusuf dan Hanipa. Pada 6 Januari, Mahkamah Rayuan memberi kebenaran kepada Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan melaksanakan titah tambahan yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu yang membenarkan beliau menjalani tahanan rumah. Hakim Firuz Jafril dan Az-Zahrari Kamal Ramli berpendapat keputusan Mahkamah Tinggi bahawa afidavit Najib adalah berdasarkan keterangan kabar angin tidak boleh bertahan berikutan bukti baharu dikemukakan. Mereka berkata Najib telah memperoleh salinan addendum itu yang dikeluarkan oleh Sultan Pahang ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16 selepas perbicaraan Mahkamah Tinggi. Hakim Aziza Nawawi yang mempengerusikan panel Hakim Mahkamah Rayuan tidak bersetuju dengan Mahkamah Tinggi adalah betul dalam memutuskan bahawa perintah Mendamus tidak boleh diberikan terhadap lembaga pengampunan. Aziza berkata, tiada peruntukan undang-undang yang boleh membuat lembaga mengesahkan atau mendedahkan kewujudan perintah pengampunan termasuk titah addendum atau tambahan. Bantahan awal Najib terhadap permohonan AG berkait tahanan rumah ditolak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.